Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Adakah dengan pengakuan ini akan menyebabkan Najib terlepas daripada hukuman penjara? Adakah dengan pengakuan ini ternyata Najib difitnah? Wah, ikuti terus ulasan ini, pendedahan ini dan laporan ini karena pastinya ini perkara baru yang Anda tak pernah tahu dalam pendedahan di dalam mahkamah. Kata pegawai SPRM, saya hanya cut and paste kenyataan penderma Arab, kata pegawai SPRM. Bicara 1MDB, seorang pegawai penyiasat SPRM memaklumkan kepada Mahkamah Tinggi di Putrajaya bahawa dia hanya cut and paste, potong dan tampal dakwaan kenyataan penderma Arab kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak. Saksi pembelaan Najib itu, Nasruddin Amir, bersetuju dengan cadangan timbalan pendakwa raya Ahmad Akram Garib tersebut semasa kes salah guna kuasa dan pengubahan wang haram 2.27 bilion terhadap tertuduh. Pasukan pendakwaan berhujah bahawa delegasi yang terdiri daripada pegawai SPRM dan Jabatan Peguam Negara ke Riyadh, Arab Saudi pada November 2015 gagal mengesahkan kesahihan kononnya terdapat 4 surat menjanjikan derma kepada Najib. Delegasi Malaysia termasuk Nasruddin cuba merakam kenyataan putera Arab yang didakwa menulis surat itu. Bagaimanapun, Nasruddin hanya sekadar merakam kenyataan Abdullah Al-Quman yang didakwa sebagai peguam kepada putera itu. Akram bertanya, kamu setuju jika saya cadangkan bahawa kenyataan 4,5 muka surat Al-Quman ini telah pun disediakan terlebih dahulu sebelum rombongan tiba di Riyadh dan tugas kamu dan Hafaz Nazar pegawai perakam SPRM hanya cut and paste kenyataan SPRM? Nasruddin menjawab, ya. Penolong kanan pesuruhjaya SPRM itu juga bersetuju dengan Akram bahawa dirinya dan Hafaz tidak menyoal sebarang soalan tambahan kepada Al-Quman semasa merakam kenyataan tersebut, meskipun pegawai putera Arab itu memberikan sebarang dokumen sokongan. Nasruddin memberi keterangan bahawa dia tidak berpuas hati dengan hasil rakaman kenyataan Al-Quman. Malah dia juga tidak pasti sama ada penderma Arab yang dikatakan itu hadir adalah 3 orang Arab yang dikatakan bertemu delegasi berkenan di Istana Riyadh. Nasruddin juga berkata dia tidak pasti jika wang yang disalurkan ke dalam akaun bank Najib di Malaysia datang daripada kerabat Arab yang diwakili oleh Al-Quman itu. Dari pandangan kamu, dari awal perjalanan ke Saudi dan sehingga selesai, ini sudah dirancang. Kamu hanya pergi ke sana untuk melengkapkan cerita dan tidak bertanya apa-apa soalan daripada penderma Arab yang didakwa itu. Kamu pergi untuk makan dan kemudian pulang ke Malaysia? Nasruddin jawab, ya, betul. Sebelum ini, semasa perbicaraan 1MDB, Ketua Nasruddin Fikri Abdul Rahim yang merupakan sebahagian dari delegasi yang sama ke Riyadh juga telah memberi keterangan mengenai hasil siasatan di sana. Fikri antara lain memberi keterangan bahawa delegasi itu dilayan seperti tetamu VIP negara dan dibenarkan menunaikan umrah di Mekah sebelum berjaya berjumpa dengan putera Arab yang didakwa itu. Pada 30 Oktober, Mahkamah Jenayah memerintahkan Najib membela diri atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan dana 2.27 bilion daripada 1MDB. Hakim Colin Lawrence Quira memutuskan bahawa pihak pendakwaan berjaya mewujudkan kes prima facie ke atas Najib berdasarkan keterangan kira-kira 50 keterangan saksi. Antara awal Disember tahun lalu dan akhir Januari tahun ini, Najib menghabiskan 26 hari di kandang saksi, cuba menimbulkan keraguan munasabah dalam kes ini. Najib berhujah bahawa dia tidak mempunyai pengetahuan maupun penglibatan
dalam salah lakuan MDB dan penyelewengan dana firma pelaburan Malaysia itu yang didalangi oleh ahli perniagaan Jolo yang telah melarikan diri dan ahli pengurusannya yang lain. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini adalah isu yang paling menarik perhatian kita hari ini. Tun Mahathir didakwa menipu, berbohong berkait dengan kenyataannya baru-baru ini di dalam satu wawancara. Dalam wawancara itu, Mahathir kata ada pemimpin yang mau berjumpa dengannya dihalang oleh Anwar. Nampaknya perbuatan Tun Mahathir itu kantoi bohong sekali lagi. Ada netizen kata, Tun Mahathir dah habis modal sangatkah sehingga sanggup menipu. Ini reaksi Anwar Ibrahim apabila beliau dituduh kononnya menghalang pemimpin luar negara berjumpa dengan Mahathir. Ada netizen mencadangkan supaya Anwar Ibrahim jangan berlembut lagi dengan Mahathir. Ambil tindakan undang-undang saman Tun Mahathir sekurang-kurangnya 1 bilion ringgit, kata mereka, kerana menurut mereka mungkin Mahathir mampu membayar kalau setakat 100 juta. Saman 1 bilion dan mungkin itu akan membuatkan Mahathir akan serik, kata mereka lagi. Ada juga yang menasihati Mahathir supaya lebih berhati-hati kerana usianya yang sudah terlalu senja, bila-bila waktu saja mungkin akan dipanggil dan itu perlulah bertobat dengan segera daripada terus menabur perkara-perkara yang kurang tepat, kata mereka. Anwar Ibrahim akhirnya bersuara berkaitan tuduhan Mahathir. Kononnya dia, Anwar Ibrahim, menegah ataupun menghalang pemimpin berjumpa Mahathir. Kata Anwar Ibrahim, pemimpin mana nak jumpa Mahathir? Soal Anwar. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyangkal dakwaan Dr. Mahathir bahawa kerajaan menghalang beberapa pemimpin asing berjumpa dengan bekas Perdana Menteri itu. Netizen bertanya, sebenarnya siapakah pemimpin yang mahu berjumpa Mahathir lagi? Benarkah ada lagi yang nak berjumpa dengan beliau? Kata netizen. Anwar berkata, tiada mana-mana pemimpin luar negara yang ingin bertemu dengan Mahathir. Nampaknya memang Mahathir tipu kalau menurut apa yang dinyatakan oleh Anwar ini. Kata Anwar, jangan dilayan sangat sebab pertamanya, pemimpin luar mana nak jumpa dia? Kalau nak jumpa pun apa masalahnya? Kalau kawan dia dulu, nak kenal, nak jumpa, tak ada, kata Anwar Ibrahim. Yang baru-baru ini pemimpin Thailand, Jepun, Indonesia, Turki, tak ada yang minta nak jumpa. Kalau minta, tak apa, saya nak kata jangan. Tak akan saya kata nak jangan, kata Anwar Ibrahim. Jumpalah, apa salahnya, kata Anwar seperti dilapor bernama. Anwar berkata demikian dalam sidang media selepas mengakhiri lawatan rasmi ke Bahrain atas jemputan Putra Mahkota dan Perdana Menteri Bahrain Salman Hamad Al-Khalifi. Baru-baru ini, Mahathir mendakwa Anwar menghalang beberapa pemimpin negara asing daripada bertemu dengannya. Ada pemimpin negara asing dari 2-3 buah negara minta nak jumpa saya. Oh, Anwar kata tak boleh jumpa, kata Mahathir. Nampaknya ini satu penipuan atau mungkin bersifat fitnah apabila Anwar Ibrahim sudah menafikannya. Pemimpin itu kawan saya, kenal dengan saya, kata Mahathir. Mereka datang ke Malaysia nak jumpalah dengan saya, namun Anwar cakap, oh tak boleh. Jadi beliau yang potong semua hubungan dakwanya ketika ditemu bual dalam sebuah podcast. Anwar berkata dakwaan dibuat Dr. Mahathir itu tidak seharusnya dilayan. Hari-hari dia buat dakwaan. Saya mana ada duit, tapi saya iaitu Dr. Mahathir mana ada duit, tapi anak dia 1 bilion lebih. Itu bukan pertuduhan, itu pengakuan, katanya. Dia merujuk kepada kenyataan Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki yang sebelum ini dilaporkan berkata 2 anak Mahathir
memiliki harta bernilai lebih 1,2 bilion ringgit. Sementara itu Anwar berkata, Malaysia akan terus bersuara memperjuangkan isu rakyat Palestin yang sedang berdepan kezaliman Israel. Katanya, Malaysia adalah sebuah negara bebas dan berdaulat serta boleh menyatakan pendirian di mana-mana sahaja. Kita punya pendirian dan kita sudah suarakan, kata Anwar lagi. Beberapa komen daripada netizen ialah, jawapannya, kata Jimmy Page, ialah Erdogan nak jumpa Mahathir. Isteri Erdogan sahaja dibenarkan jumpa Tun Siti dan maklum yang Erdogan tak dibenarkan jumpa Tun Mahathir oleh Anwar, kata Jimmy Page. Tetapi Anwar sudah menafikannya. Anak JB kata, sudah out of limelight, 22 tahun memerintah masih tak cukup ke? Umur menjelang 100 tahun masih nak buat kacau, kata anak JB. Ray Kancil kata, hukum karma untuk dia. Kena buat macam pemimpin PAS. Orang nak jumpa mereka sendiri pergi jumpa. Contoh, perjumpaan pemimpin PAS dengan pemimpin-pemimpin Cina. Orang lain jumpa, dia kata kawan komunis. Dia jumpa sahabat komunis. Hahaha, kata netizen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.